Oke, masih bersama dengan saya lagi, Cigu Liste, untuk subjek pendidikan moral. Baik, untuk yang seterusnya, Cigu akan jelaskan ataupun terangkan kepada kamu semua format peperiksaan untuk subjek pendidikan moral SPM. Baik, seperti biasa kamu boleh rujuk kepada gambar yang saya sediakan dalam video ini. Baik, kode bagi subjek pendidikan moral adalah 1225. Ini adalah kode bagi subjek ini dalam SPM. Kemudian, baik, jenis instrumen untuk peperiksaan pendidikan moral adalah ujian bertulis. Nah, untuk kamu tingkatan 4 pada tahun ini dan juga tingkatan 5 pada tahun ini, kamu tidak ada lagi tugasan dalam bentuk folio. Sekali lagi Cigu katakan di sini, Cigu ulang sekali lagi, untuk kamu SPM 2021 dan juga tingkatan 4 2021, kamu tidak lagi akan ada tugasan menyiapkan folio seperti abang-abang dan kakak-kakak kamulah yang SPM tahun 2020. Tugasan folio tidak ada lagi, sudah ditiadakan, dan semuanya adalah ujian bertulis yang akan diambil semasa SPM. Oke, jenis item dia subjektif respon terhad dan juga subjektif respon terbuka. Maksudnya dia ada soalan yang berbentuk respon terhad dan juga soalan yang berbentuk respon terbuka untuk soalan subjektif. Oke, seterusnya. Oke. Kamu kena betul-betul membiasakan diri dengan cara menjawab untuk format SPM ini, karena untuk SPM ini dia sangat-sangat jauh berbeza berbanding dengan format semasa kamu tingkatan 1, 2, dan 3. Oke. Dalam soalan peperiksaan SPM pendidikan moral akan ada 3 bahagian, yaitu bahagian E, bahagian B, dan juga bahagian C. Baik, di mana bahagian E ini dia adalah soalan berbentuk soalan struktur, dan dia ada 5 soalan struktur, dan keseluruhan markah untuk bahagian E adalah 50 markah. Maksudnya satu soalan ada 10 peruntukan markah diberikan. Dan daripada 5 soalan struktur ini untuk bahagian E, kamu harus jawab semua soalan tersebut. Kelima soalan pada bahagian E. Seterusnya bahagian B pula. Bahagian B pula dia ada 10 markah. Peruntukan untuk bahagian B adalah 10 markah. Kemudian dia ada 2 soalan dalam bahagian B, tetapi kamu kena memilih satu sahaja daripada kedua soalan tersebut. Oke, dan dia adalah berbentuk soalan esai. Nah, ini soalan esai yang kamu kena belajar macam mana cara buat esai untuk subjek pendidikan moral, karena semasa kamu di menengah rendah tingkatan 1, 2, 3, kamu tidak ada soalan esai. Jadi untuk menengah atas ini, untuk soalan SPM, kamu akan berhadapan dengan soalan esai. Oke, yang seterusnya kita lihat paparan yang seterusnya di bahagian C. Bahagian C ini terdapat 2 soalan dan juga markah yang diperuntukkan adalah 40 markah. Maksudnya satu soalan 20 markah untuk bahagian C, dan harus menjawab kedua-dua soalan tersebut. Jawab semua soalan pada bahagian C. Oke, kita tinggal keseluruhan markah. Bila kita tambah-tambah bahagian E, bagian B, dan bahagian C, 50 tambah dengan 10 tambah dengan 40, jumlah keseluruhan adalah 100 markah. Baik, sekarang masa menjawab bagi soalan ini. Oke, kalau masa kamu di menengah rendah 1 jam, 2 jam kan. Untuk
SPM ini, format SPM, masa kamu menjawab adalah 2 jam 30 menit. Cikgu ulang lagi, masa kamu menjawab adalah 2 jam 30 menit. Maksudnya dalam masa 2 jam 30 menit itu, bila dengar sejak 2 jam 30 menit terasa macam terlampau lama kan? Tapi bila kamu mula menjawab dengan soalan yang begitu banyak, percayalah, masa ini tidak akan cukup bagi kamu untuk menjawab. Sekiranya kamu tidak dapat mengatur masa dengan baik. Baik, dari segi pembahagian masa pula, bahagian E ini diperuntukkan paling sesuai. Masa untuk menjawab bahagian E adalah 50 menit, kemudian bahagian B adalah 20 menit, dan bahagian C yang paling banyak peruntukan masa yang kamu kena beri yaitu 80 menit. Baik, yang seterusnya cakupan konteks. Nah, untuk soalan SPM daripada mana pelajaran ataupun kandungan mana yang akan dikeluarkan? Jawabannya adalah daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Maksudnya diambil daripada buku teks daripada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Baik, itu sahaja perkongsian cikgu untuk bahagian bentuk soalan dan juga rasanya mungkin kamu belum dapat gambaran sepenuhnya, tetapi sekurang-kurangnya kamu dapat sedikit gambaran mengenai soalan ini. Oke, seterusnya cikgu akan berikan contoh, cikgu akan tunjukkan contoh soalan. Oke, mari kita lihat paparan yang seterusnya. Oke, kita tengok contoh item ataupun contoh soalan di bahagian E. Oke, ini dia. Kamu boleh tengok soalan ini. Dia adalah soalan ini bahagian E yang berbentuk soalan struktur. Yang mana satu soalan diperuntukkan 10 markah. Dan ada 5 soalan struktur kesemuanya di bahagian E. Oke, cikgu akan baca ya. Maklumat berikut berkaitan dengan kisah yang berlaku kepada Seng Bon. Oke, soalannya berbentuk begini. Maklumat berikut berkaitan dengan kisah yang berlaku kepada Seng Bon. Baik, pernyataan dia adalah Seng Bon sudah lama ingin memiliki telepon bimbit, tetapi dia tidak mampu membelinya. Suatu hari, dia telah menjumpai dompet yang mengandungi sejumlah uang yang mencukupi untuk membeli telepon bimbit. Ketika di kedai telepon bimbit, Seng Bon tiba-tiba berubah pikiran dan menyerahkan dompet tersebut ke balai polis. Nah, di sini kamu haruslah untuk menjawab soalan, kamu kena faham, kamu kena masukkan watak kamu di dalam soalan tersebut supaya menambahkan lagi kefahaman kamu tentang soalan tersebut supaya kamu mudah untuk menjawab. Baik, soalan E. Pada pendapat Anda, mengapakah Seng Bon berubah pikiran? Berikan justifikasi Anda. Nah, yang pertama kamu tengok peruntukan markah dia beri di sini dan kamu tengok dia punya ruangan jawaban. Jadi di sini peruntukan markah yang diberi adalah 3 markah dan ruangan jawaban ada 3, 1 Roman, 2 Roman dan 3 Roman. Nah, daripada ruangan jawaban dan juga peruntukan markah ini, kamu boleh agak ataupun kamu boleh teka, kamu boleh tahu macam mana apa yang perlu kamu berikan jawab dalam ruangan jawaban. Baik, contohnya 1 Roman ini kamu kena menjawab dulu mengapakah Seng Bon berubah pikiran. Nah, 1 Roman itu kamu akan jawab kenapa Seng Bon berubah pikiran. Kemudian di bahagian ruangan seterusnya 2 Roman dan 3 Roman kamu berikan justifikasi kenapa dia berubah pikiran. Maksudnya kamu akan dapat 3 markah di dalam jawaban tersebut. Oke, ini adalah contoh untuk soalan E, ini adalah soalan struktur. Baik, kita tengok yang seterusnya. Baik, soalan B. Perbuatan Seng Bon menunjukkan dia ialah individu yang mempunyai nilai kerohanian dalam membuat keputusan. Jelaskan ciri nilai kerohanian yang terdapat dalam diri Seng Bon. Nah, diminta ciri nilai
kerohanian. Kamu tengok peruntukan markah, 3 markah, kemudian tengok ruangan jawaban ada 1 roman, 2 roman, 3 roman, maksudnya kamu kena jawab di sana ada 3 ciri nilai kerohanian dan kamu akan dapat 3 markah. Sangat mudah saja. Baik. Dan ini untuk soalan C lah. Sekiranya Sengbon meneruskan perbuatannya membeli telepon bimbit menggunakan uang tersebut, terangkan implikasi terhadap Sengbon. Terangkan kesan kepada si Sengbon sekiranya dia meneruskan perbuatan dia membeli telepon bimbit dengan uang yang dia jumpa itu. Jadi kamu tengok peruntukan markah dia, coba tengok yang ini. Peruntukan markah dia adalah 4, tapi ruangan jawaban dia ada 2 saja. Jadi macam mana? Macam mana cara kamu menjawab? Kalau soalan berbentuk begini, ada 2 ruangan jawaban, tetapi ada 4 markah, kamu kena bagi kesan implikasi dia, kemudian mesti ada huraian. Berikan kesan, noktah, kemudian huraian. Ayat kena panjang sedikit lah, supaya kamu dapat markah penuh untuk soalan ini, yaitu 4 markah. Oke, seterusnya, kita tengok contoh soalan pada bahagian B pula. Bagian B ini memang agak susah lah, bagian B soalan esai. Baik. Boleh lihat pada paparan di sini. Maklumat berikut berkaitan dengan salah satu tema sambutan Hari Kebangsaan. Maklumat berikut berkaitan dengan salah satu tema sambutan Hari Kebangsaan. Negara kita, tanggung jawab kita. Kemudian soalan dia, huraikan peranan Anda untuk merealisasikan tema di atas berdasarkan nilai universal yang dipelajari. Berdasarkan nilai universal yang dipelajari. Dan peruntukan markah dia adalah 10 markah. Nah, ini kamu kena buat menjawab dengan menggunakan teknik esai. Jadi peruntukan markah adalah 10 markah. Jadi di sini dia punya kunci utama kepada soalan ini adalah peranan Anda untuk merealisasikan tema negara kita, tanggung jawab kita. Nah, di dalam jawaban kamu itu dia ada katakan di sini berdasarkan nilai universal yang dipelajari. Maksudnya nilai universal 18 nilai-nilai moral yang kita pelajari selama tingkatan 1, 2, 3 dan juga sampai tingkatan 5. Maksudnya contohnya kita boleh kaitkan dengan nilai bertanggung jawab, nilai patriotisme, nilai amanah. Kemudian di dalam soalan esai itu kamu kena jawab, nyatakan peranan Anda. Maksudnya di dalam watak esai kamu itu kamu kena nyatakan, kamu kena masukkan watak di sana yaitu Anda. Maksudnya saya, kata ganti nama saya. Apa yang saya perlu buat untuk merealisasikan negara kita, tanggung jawab kita. Maksudnya kamu kena ada poin, kamu ada fakta dan juga kena bagi huraian. Jadi dia ada markah untuk nilai. Kamu di sini boleh masukkan 3 nilai dan juga yang selebihnya boleh masukkan apa peranan dan juga berikan huraian. Dan kamu punya jawaban itu kamu boleh agak-agak sampai boleh dapat 10/10. Biasanya 1 poin, 1 markah lah. Ini adalah contoh soalan esai. Untuk bahagian C pula, kita lihat pada paparan yang seterusnya itu bahagian C pula. Baik, ini juga soalan yang agak lagi mencabar. 1 soalan dia ada 20 markah. Situasi berikut berkaitan dengan case perselisihan faham. Seorang pemuda telah menumbuk dan menendang seorang pengawal keselamatan yang telah menegurnya karena meletakkan kendaraan di petak parkir orang kurang upaya. Akibat serangan tersebut, pengawal keselamatan mengalami kecederaan yang serius dan trauma. Walaupun pemuda tersebut mohon maaf dan mengakui kesilapannya karena hilang pertimbangan, pengawal keselamatan itu mau meneruskan niatnya untuk menyaman pemuda tersebut. Nah, di sini kamu kena paham situasi dulu lah. Ada pemuda, dia pergi tumbuk dan tendang seorang pengawal keselamatan, security lah, security itu telah tegur
tegur pemuda itu karena dia parking, dia meletak kendaraan di tempat meletak yang salah. Sepatutnya tempat itu untuk orang kurang upaya, tetapi dia yang normal dia pergi parking di sana. Dan bila security itu pergi tegur, pemuda itu pula pergi tumbuk dan tendang. Karena dia hilang pertimbangan, dan akhirnya security yang dia pukul dan dia tumbuk dan tendang itu mengalami kecederaan serius dan dia trauma. Jadi pengawal itu pun dia mau saman pemuda tersebut yang memukul dia. Walaupun pemuda itu sudah meminta maaf, tetapi dia masih juga tetap untuk mau saman. Oke, soalan dia begini. Berdasarkan situasi di atas, patutkah pengawal keselamatan itu meneruskan tindakan untuk menyaman pemuda tersebut berdasarkan nilai universal yang dipelajari? Ini adalah soalan kebatlah yang menuntut kamu supaya berpikir, dan jawaban kamu itu haruslah daripada kamu sendiri berdasarkan nilai-nilai moral, nilai-nilai universal yang kita sudah pelajari selama ini. Patutkah pengawal itu teruskan tindakan? Nah, ada dalam kalangan kita yang katakan patut, ada juga yang katakan tidak patut. Mungkin dia patut patut disaman supaya memberi pengajaran, ataupun ada juga mungkin ada juga yang berpendapat dia sepatutnya tidak menyaman, tidak saman karena dia sudah meminta maaf. Mana-mana jawaban dua-dua betul, tetapi bergantung kepada justifikasi alasan yang kamu berikan. Nah, disinilah kamu kena menjawab berdasarkan pemahaman kamu. Kamu kaitkan situasi dengan nilai yang kamu telah pelajari dan berikan justifikasi yang relevan lah supaya kamu dapat 10 markah. Kemudian bagian soalan B pula, bincangkan norma masyarakat Malaysia yang patut diamalkan dalam situasi ini. Nah, kita akan dalam buku teks tingkatan 4 kan kita belajar tentang norma masyarakat. Jadi kita kaitkan norma masyarakat yang kita belajar ini mengikut pemahaman kamu, mengikut pendapat kamu, kaitkan dengan situasi yang cikgu baca dalam soalan tersebut. Nah, di sini untuk soalan esei, jangan kamu keliru, kamu tidak perlu buat macam soalan esei bahasa Melayu. Tidak perlu ada pendahuluan, tidak perlu kata-kata ataupun ayat yang manis, yang menarik. Contohnya perlu masukkan peribahasa, perlu masukkan pantun, tidak perlu. Untuk pendidikan moral kamu hanya terus direct to the point. Kamu tidak payah berjela-jela, kamu terus bagi fakta yang terus memberikan jawaban yang memaku, yang terus jawaban yang sebenar. Oke, dan itu saja untuk hari ini perkongsian cikgu berkaitan dengan bentuk soalan dan untuk kelas yang seterusnya kita akan masuk dalam bidang yang kelima dan unit pertama di dalam buku teks. Apapun sekiranya ada yang kamu tidak paham, boleh berhubung terus dengan cikgu melalui WhatsApp supaya cikgu boleh jelaskan dengan kamu, dan semoga kamu semua terus bersemangat untuk belajar walaupun dalam situasi begini kita terpaksa mengadakan pembelajaran dari rumah saja, cikgu di sini dan kamu di sana, tapi harap kamu terus bersemangat. Baik, itu saja dan jumpa lagi pada kelas seterusnya. Sekian dan terima kasih.